Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan zaman di mana alat-alat muzik bermaharajalela. Kita akan berbicara berkenaan dengan salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama bahagikan kepada dua. Kan, satu tanda kubra, tanda yang besar. Satu lagi tanda sughra, tanda kecil, tanda-tanda kecil kiamat. Baik. Apa yang berlaku dan diulas oleh sebahagian ulama, kan, seperti Dr. Yusuf bin Abdullah dan sebagainya, dia kata bahawa tanda-tanda kiamat ni, bila kita bercakap tentang tanda kecil kiamat, dia kata ia adalah satu tanda yang mendahului kiamat dalam tempoh yang lama. Itu tanda sughra, tanda kecil, yang mana manusia kemudiannya menganggap tanda-tanda kecil ini sebagai benda yang tidak ada yang janggal. Mereka tak rasa pelik. Bukan kata bila melihat tanda-tanda kecil yang berlaku tu semakin banyak, dia datang satu push dalam diri mereka untuk fokus kepada lebih kuat beragama. Dia tak jadi gitu. Jadi manusia ni yang ramainya, majoritinya ialah dia tak heran dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi yang telah berlaku satu persatu. Sebab apa? Sebab dia tak rasa apa-apa. Contohnya apa? Contohnya apabila ilmu semakin hilang. Kan? Ilmu semakin hilang, manusia dia tak rasa apa-apa. Bila kita bercakap pasal ilmu ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati. Majoriti manusia dia suka kuliah yang style macam mana. Kan? Dia suka ustaz yang macam mana. Tuan-tuan tengoklah, kebanyakannya orang lebih suka kalau penceramah tu, ustaz tu jenis banyak buat lawak, boleh menyanyi, selebriti apa semua, ramailah datang. Tapi kalau ustaz tu dia ilmiah, dia bercakap benda facts, fakta, tak ramai orang. Macam malam ni lah. Itu saja nak cucuk ya. Itu saja nak cucuk. Baik. Itu saja, tak mau bagi tuan-tuan mengantuk ya. Baik. Jadi contohnya gitulah.
Kita ni bukan kita, tapi kebanyakan manusia dia macam tu. Kan? Dia suka benda yang santai, benda yang seronok, kan? Benda-benda ilmiah yang pening kepala apa semua ni dia tak mau. Sedangkan dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni, kita dah cerita, kalau mengaji ni tuan-tuan, kok mana pun dia mesti pening kalau mengaji. Itu nama mengaji. Kan kita mengaji sekolah rendah pun kita pening, masuk sekolah menengah dengan maths dengan apanya, dengan kimia semua pening. Kan masuk matrikulasi pening, masuk degree pun pening, apa semua tu mesti pening. Ada tu nak tengok orang mengaji relax, tak payah baca buku kata. Kan tak ada, kelam kabut semua. Hak tak study pun bila last minute, bila esok nak exam baru kelam kabut, cari buku, cari soalan sport, soalan bocok, macam-macam tanya, pening semua. Itu realiti. Baik, satu. Yang keduanya, bila kejahilan dan kebodohan tersebar luas. Itu antara tanda-tanda kecil kiamat. Benda ni dah berlaku lama dah. Benda yang bodoh, kan, benda yang tidak berasaskan kepada ilmu, hak itulah yang orang suka pegang. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok buktinya apa? Buktinya bomoh, dukun yang karut, yang khurafat ni, hak itulah hak laku. Kan? Hak mana jenis betul-betul ruqyah syariah, hak tu tak laku. Tuan-tuan nak tahu, tengok siapa yang dukun, pawang hak kaya raya ni, semua hak karut-karut. Teropong tu, teropong ni, apa semua. Kita tengok, ini mengarut ni. Tapi hak tu lah yang dapat datuknya, dapat gelaran macam-macam, yang kayanya, yang memadu kereta mewah. Hak tu. Kan? Hak betul-betul ruqyah syariah, buat exia tu. Itu contoh sajalah, kan. Kan. Nak ceritanya, hak tu tak ada pengeras, hak tu tak minta upah mahal-mahal apa semua, tapi tak laku. Hak bubuh pengeras ribu-ribu, puluh ribu, minta macam-macam ni, hak tu laku. Itu yang kata tersebarnya kebodohan dan dianggap biasa. Yang ketiganya, apa benda yang biasa tuan-tuan? Bila minum arak itu berleluasa. Kan? Berleluasa. Kita orang Melayu, orang Islam. Saya duduk pergi tanya tempat saya duduk tuan-tuan. Kan? Inilah pasar raya biasa-biasa, saya tak mau sebutlah nama apa pasar raya tu. Kan? Saya tanya budak-budak kita yang duk jaga. Ni pasal apa duk jual arak apa semua? Dia kata company kami tak boleh. Dia kata memang kena jual dah. Dah buat aduan apa semua, dia kata tak boleh. Lepas tu saya tanya siapa hak beli? Sebab kawasan kami tu majoriti Melayu. Dia kata budak-budak Melayu kita. Saya kata tak bolehkah kita kalau tak jual? Dia ugut, buat keluar pisau lah itu macam-macam. Jadi kita tak mau ada masalah, dia nak beli, jual. Itu contoh. Benda yang dianggap biasa. Kan? Tak ada kerjasama di kalangan orang berautoriti yang ada kuasa dan sebagainya, yang ada jawatan untuk kekang benda tu. Tak ada. Kan? Masing-masing tak mau ambil tahu dan benda ni berleluasa. Jadi semuanya itu banyak berlaku. Dan pada malam ni tuan-tuan, kita nak fokus kepada hiburan. Kan? Sebab negara kita dikunjungi oleh artis Korea. Kan? Nama apa? Blackpink. Kan Blackpink. Saya tadi tengah prepare buat homework nak kuliah malam ni, klik lah video Blackpink tu. Nak tengok apa dia Blackpink ni, kita nak tahu. Tu dia video dia tuan-tuan. Bukan setakat million, billion pun ada. Video dia. Kita tengok video tuan-tuan, yang hak menyanyi ni, hak ratus million tu biasa. Puluh million, mana puluh juta lah. Puluh juta, ratus juta tu, okey. Hak tu kita dah biasa tengok. Ni video dia ada yang billion. B tu. Oh, dahsyat. Dan kita tu boleh tengok dekat airport, sambutan apa semua kita boleh tengok, tuan-tuan sekalian. Itu dahsyat. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan penyanyi, muzik dan sebagainya telah pun diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata yakunu fi akhir zaman
Nabi kata nanti di akhir zaman dia akan tiba satu masa apa dia? Iaitu Nabi kata khasfun wa qadhfun wa maskhun qila wa mata dzalika ya Rasulullah. Nabi cerita macam mana nanti di akhir zaman manusia ni ditenggelamkan ke dalam bumi. Nabi kata manusia ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempar, dilontar dengan batu, Nabi kata, dan diubah rupa dia. Nabi kata diubah rupa dia. Lalu sahabat tanya dekat Nabi, wa mata zalika ya Rasulullah, bila berlaku benda tu wahai Rasulullah? Qala Nabi jawab, zaharatil ma'azif wal qainatu wal qainat. Nabi kata apabila alat-alat muzik dan para penyanyi bermaharajalela. Kan? Bila alat muzik dengan penyanyi ni bermaharajalela, mereka ni popular, jadi selebriti, orang suka bagi sambutan kepada mereka ni meluas, maka itulah masa yang Nabi sebut zaman di mana manusia akan ditenggelamkan ke dalam bumi, dilontar dengan batu dan rupa mereka berubah. Itu yang Nabi kata. Baik. Sekarang kita tengok macam mana ulama mengulas, menghuraikan syarah hadis ni. Kan? Kita nak faham tu macam mana, tuan-tuan. Baik. Antaranya para ulama mengatakan bahawa tanda-tanda kiamat ni sebenarnya dia bukan baru berlaku sekarang. Kan? Dia bukan kata sekarang ni baru berlaku. Dia berlaku lama dah. Lama dah berlaku benda ni. Cuma sekarang ni dia makin bertambah. Kan? Lebih banyak. Dia berlaku sekarang. Alat muzik ni bukan kata dulu, bukan kata sekarang baru wujud. Daripada dulu lagi. Cumanya dia semakin modern, dia semakin sophisticated, dia makin sedap didengar, dia semakin dapat sambutan, semakin meluas dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengoklah sekarang ni devices yang ada memang canggih. Kan, tuan-tuan boleh tengok. Dan bagaimana para penyanyi sama ada lelaki ataupun perempuan ni, macam mana yang disebut dalam hadis ini al-qainat, kan, para penyanyi. Jadi itu yang diisyaratkan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga dihuraikan dengan yang mana para ulama menyebut bahawa yang jadi lebih dahsyat ialah apabila alat-alat muzik itu dihalalkan. Sedangkan Nabi dalam hadis ni telah bagi warning, kan, bagi amaran. Amaran yang macam mana? Iaitu manusia pada zaman itu akan diubah rupa dia. Akan dilemparkan dengan batu dan ditenggelamkan ke dalam bumi. Sebagaimana yang hadis yang kita baca tadi. Dan ada satu lagi hadis lain. Yang mana hadis yang satu lagi Nabi menyebut la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang kepada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. Apa maksud zina tu dihalalkan? Menghalalkan sutera, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat muzik. Lepas tu Nabi kata wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatil lahum. Lepas tu Nabi kata yang mana sungguh akan menetap beberapa kaum di tepi-tepi gunung yang mana para penggembala akan datang kepada mereka dengan membawa gembalaannya datang kepada mereka, yakni si fakir, untuk keperluan-keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami hari esok. Apa yang berlaku? Kemudian Allah hancurkan mereka pada malam itu. Hancurkan gunung dan mengubah sebahagian daripada mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Itu
yang diceritakan dalam hadis ni. Cuma hadis ni tuan-tuan ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mendaifkan hadis ni dengan mengatakan hadis ni hadis munqati', antaranya Imam Ibn Hazm. Kan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala antara ulama kontemporari yang menyokong pendapat Imam Ibn Hazm. Albani mengkritik pendirian Al-Qaradawi dengan mengatakan bahawa Al-Qaradawi silap kerana bertaklid kepada Imam Ibn Hazm dalam melemahkan hadis ni. Itu contoh yang saya boleh cerita kepada tuan-tuan, khilaf yang berlaku di kalangan para ulama. Baik. Tak apalah, yang tu saya tak mau ulas secara panjang lebar tentang khilaf yang berlaku di antara Al-Qaradawi dengan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi yang pentingnya ialah ini antara dalil yang dipakai kan oleh ulama-ulama seperti Al-Albani rahimahullahu ta'ala untuk memberi amaran kepada kita tentang tahap kemusnahan yang berlaku kepada manusia. Kita ni tuan-tuan, amaran ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita satu orang yang menggunakan akal dengan cara yang betul dan kita guna hati kita kan untuk kita lihat kebenaran daripada amaran yang diberikan oleh Nabi, nescaya kita akan takut kepada tahap kemusnahan akibat daripada industri hiburan secara melampau. Kalau tuan-tuan tanya saya mengatakan bahawa kita berpegang kepada agama Islam ni tidaklah mengharamkan hiburan secara total. Kan? Tidak mengharamkan hiburan secara total, tapi kena pilihlah. Kan? Jangan semua benda yang datang ke negara kita, walaupun benda tu jelas membawa kehancuran, hak tu yang kita agung-agungkan sebagaimana yang duk berlaku sekarang. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan beberapa contoh betapa dunia ini memang sebagaimana yang agama ceritakan kepada kita. Kan? Dia adalah permainan senda gurau. Kalau kita tidak berhati-hati dengan benda-benda yang macam ni, dia akan merosakkan kita. Agama ni tuan-tuan, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada sesat. Jadi kalau kita tidak ambil peluang daripada apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi, rugi. Baik, kita ambil contoh Blackpink. Blackpink ni tuan-tuan tahu dia datang dari mana? Tak tahu apa. Sebab saya tengok umur tuan-tuan tak tengok Blackpink. Umur tuan-tuan ni tak tengok Blackpink. Umur saya pun baru tadi duk Google apa benda lah Blackpink ni. Baru duk Google, tengok tu dia ramainya orang dengan budak kita apa semua. Saya kata oh dahsyat Blackpink ni. Kan? Tak tahu. Memang tak tahu. Saya pun tak tahu apa dia Blackpink. Baik, jadi diorang ni datang dari Korea. Hak datang daripada Korea ni tuan-tuan dah jadi kegilaan. Kegilaan. Sama ada budak lelaki kita ataupun anak-anak perempuan kita. Hak lelaki suka dekat artis, penyanyi, perempuan Korea. Perempuan-perempuan kita, anak-anak gadis kita duk gila dekat lelaki-lelaki Korea. Sampai tahap bila nak cari calon suami ke, calon isteri ke, kalau boleh nak hak muka ala-ala Korea sikit. Dia punya pengaruh tu. Sini siapa muka ala-ala Korea ada tak? Contohnya lebih kurang macam saya lah kot. Nak putih sikit, mata sepek sikit, contohnya. Okay. Ni saja ni usik tuan-tuan. Tapi nak ceritanya memang ada, sungguh. Sebab pengaruh tu. Kan pengaruh. Dia dah gila dah tuan-tuan, sampai tahap bila nak kahwin pun nak cari calon suami, calon isteri, hak ada fizikal dia ada ala-ala Korea sikit. Ni akibat buruk daripada penyanyi-penyanyi yang dibawa sama ada secara fizikal dalam negara kita atau yang kita boleh akses melalui internet. Tapi saya nak tunjuk sedikit dekat tuan-tuan apa yang berlaku. Saya duk Google tadi, saya duk tengok sebenarnya fenomena
artis-artis Korea bunuh diri ini semakin menjadi-jadi. Dia penghibur. Kan? Kita sebut K-pop lah, apa semua ni kan. Dia orang ni penghibur. Entertainment ini bidang mereka. Tempat mereka cari rezeki. Orang kata itu kepakaran mereka dalam menghiburkan manusia. Tapi hiburan itu tidak dapat menghiburkan diri mereka sendiri. Hiburan yang menjadi kepakaran bagi mereka tidak dapat menenangkan jiwa mereka sendiri. Tuan-tuan boleh tengok berita-berita sampai ada yang kumpul kan fenomena artis Korea yang bunuh diri ni. Tak apalah, saya bacalah beberapa contoh sekadar untuk renungan kita bersama pada malam ni, dan macam mana kita nak tengok dari satu angle yang Nabi SAW dah bagi amaran tentang benda-benda yang macam ni kan, khususnya golongan artis, penyanyi dan sebagainya yang kemudiannya sebenarnya golongan ini membawa kerosakan. Dia bukan bawa manfaat kebaikan kepada kita, tidak. Baik, contoh, ada satu orang artis. Nama dia, saya tak tahulah pronunciation saya ni betul ke tidak. Jong Yun Shini. Dia lahir tahun 1990. Lahir tahun 1990. Mana muda daripada kita lah. Ke Pak Ya lebih muda lagi? Lahir tahun 1990. Saya lahir tahun 71. Kan? Saya lahir tahun 71. Dia 1990. Mana dia 19 tahun lebih muda daripada saya. Tapi dia dah mati tahun 2017. Dia mati tahun 2017, tuan-tuan, sebab dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Hidup berapa tahun? Lahir tahun 90, 2017. 27 tahun. Betul tak? Betul kan? Hidup 27 tahun, masih muda lagi, tapi bunuh diri. Dia adalah orang yang terlibat secara aktif, artis dalam bidang kita kata entertainment, hiburan, tapi dia tak mampu untuk entertain, untuk hibur, untuk tenangkan diri dia. Tak boleh. Apa berlaku dekat dia, tuan-tuan? Dia telah membunuh diri dia. Kan? Dia bakarlah batu apa semua ni, dan dia asap apa semua dalam satu ruang tertutup pada Disember 2017. Dan sebenarnya dia ini mengalami depression. Dia mengalami kemurungan. Tuan-tuan baca cerita anggota polis Lance Corporal dekat Perlis. Kan? Balik kerja, dia ada pistol, subuh, kan? Masuk dalam bilik, tengok bini dia tembak bini dia. Banyak das. Kena dekat bahagian mata lah, macam-macam. Isteri tengah mengandung 5 bulan. Mak mentua, saya baca dalam media tadi, mak mentua kata, diorang ni tak ada masalah. Bukan kata bergaduh laki bini, tak. Kita mula-mula baca surat khabar, mula-mula baca berita tu, kita kata apalah dosa isteri dia. Curang ke, ada boyfriend ke, apa ke, ataupun lelaki ni ada girlfriend ke, apa ke, jadi bergaduh. Tak ada. Tak ada. Bukan kata ada kayu tiga, siapa skandal. Tak ada. Kan? Tapi si ibu mentua ni cerita macam mana anggota polis ni dia ada depression. Dia dah ada masalah kemurungan. Pernah bawa kereta dekat highway, tak tahu nak pergi mana, bawa kereta sampai tahap habis minyak. Dia punya depression tu teruk. Sampai tahap habis minyak. Lepas tu semayang tepi highway seorang-seorang sambil menangis. Ni tuan-tuan. Masalah-masalah macam ni kita tak boleh biarkan. Kena dapatkan rawatan daripada pakar. Kan? Kita dalam agama kita ni, tuan-tuan, hak Nabi ajarkan kepada kita, la darara wa la dirar. Apa makna la darara wa la dirar? Sebahagian ulama dia bagi pengertian, maksud dia la darara wa la dirar, maksud dia ialah kita tak boleh memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang lain. Bila kita depress, kita murung, nombor satu, dia memudaratkan kita. Memudaratkan kita. Itu nombor satu. Yang kedua, bila kita tertekan, kita stres, kita ada depression, ada apa, semua ada masalah mental. Kita ni mentally unfit.
kan, untuk pegang senjata dan sebagainya. Dia boleh jadi macam-macam. Kalau ada golok, dengan golok tu tikam ahli keluarga, cedera ke ahli keluarga. Kalau ada cangkut, dengan cangkut itulah cedera ke ahli keluarga. Ni pistol, dengan pistol itulah dia tembak isteri dia yang mengandung 5 bulan. Mana-mana orang yang waras takkan buat benda macam tu. Isteri ni orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, yang kita berkongsi hidup. Tapi bila mental kita tidak stabil, kita tidak sihat, maka berlakulah kemalangan yang kita duk tengok dalam media sekarang. Itu benda yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa. Tapi berbalik kepada cerita kita ni, artis yang macam ni, yang hiburkan orang, dia sendiri tidak mampu untuk menghiburkan diri dia sendiri sebab ada pelbagai masalah. Kita tengok. Okay, apa masalah dia? Yang kedua, contoh yang kedua, artis perempuan. Ni semua tak boleh tunjuk kat tuan-tuan ni. Semua gambar teruk-teruk belakang. Saya tak apalah sebab saya bagi kuliah kan. Ni pun saya tutup dah separuh-separuh. Ni artis perempuan lawa tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata kalau tunjuk lagi orang kata apa? Surau apa? Tunjuk gambar perempuan lawa pula ni. Tapi memang lawa tuan-tuan. Korea sekarang dia bukan Korea zaman dulu yang kita nampak mata sepek tu dah. Ni mata dia bundar ke bundal? L ke R? R Ni yang dapat satu lah dulu. Bundar. Saya pun tak ingat dah bundar ke bundar. Mata dia luas, bukan kata sepek macam Cina tu dak. Tuan-tuan tengok artis Korea sekarang. Memang cantik. Apa yang berlaku dekat dia? Nama dia Jang Jae-yeon. Saya tak tahu lah pronunciation saya betul ke tidak. Dia lahir 1982. Kan, 1982 meninggal, dia bunuh diri tahun 2009. Orang dia lawa, kan? Cantik. Apa dia? Depression. Sebab apa depression? Sebab dia menjadi mangsa seksual daripada siapa? Daripada investors yang invest duit untuk dapat keuntungan daripada performance dia. Orang lawa, apa yang investors nak? Kan? Hang boleh tak pakai seksi, buat macam ni, tunjuk itu, tunjuk ini. Ni masalah dia. Kita orang perempuan hak lawa ni, sepatutnya itu memberi keuntungan kepada kita. Tapi apa yang berlaku? Merosakkan diri kita. Orang ambil kesempatan, suruh kita buat macam-macam yang kita sendiri sebenarnya tak mau buat benda tu. Akhirnya dia tertekan. Orang ambil kita, dia buat dan dia layan kita macam komoditi. Barang jualan, barang dagangan yang boleh kita ambil untung daripada dia ni. Sepatutnya kecantikan kita, keelokan tubuh kita, memberi keamanan, kebahagiaan, kegembiraan kepada kita. Tapi dia tak jadi gitu. Dia tak jadi gitu, tuan-tuan. Saya pernah cerita kot dalam kuliah saya di sini. Anak saya, tuan-tuan, mengaji di college di England. Budak-budak perempuan. Orang putih, dia ada kelas berenang. Swimming suit tu, pakaian renang tu kan seksi pakai ni. Bila anak saya nak masuk kelas berenang, anak perempuan, kita pun order lah satu baju renang yang dicipta oleh pelajar UiTM, kan, yang patuh syariah. Yang patuh syariah, kan, tutup semua, bahagian dada tutup, bahagian punggung tutup, apa semua, tapi sesuai untuk berenang lah. Dia punya kain dia apa semua tu. Anak saya cerita apa? Dia kata mula-mula pakai tu, masuk dalam kolam renang dekat college di England, tuan-tuan, dia semua tutup sebab dia nak letak heater kan. England ni dia sejuk. Dia letak heater satu swimming pool, dia letak heater. Bila masuk kat kolam renang tu, dia kata semua satu kolam renang senyap sunyi tengok kat dia. Oh, ni makhluk mana datang kan. Orang lain pakai bikini, pakai apa? Pakai swimming suit yang seksi tu. Anak saya pakai patuh syariah punya. Semua tengok, terkejut tengok kat dia. Pakat terpa, pakat duk kerumun dia tengok, ni pakaian dari mana hang beli ni? Pakat tengok. Nak tahu tuan-tuan? Pakat minta lah. Sebab apa? Sebab dia orang ni anak-anak dara, tuan-tuan. Budak dah belasan tahun. Yang coach, yang trainer, yang ajar berenang ni lelaki. Dia orang pun malu. Dia orang pun malu. Walaupun dia orang ni mak saleh, yang kita kata suka pakai seksi, suka pakai dedah, jolok mata, dia orang sendiri pun rasa sebuah salah bila nak pakai seksi macam tu depan
depan jurulatih yang lelaki. Itu sifat manusia. Tak kira Korea ke, orang putih ke, orang Perancis, dia ada sifat malu tu, dia ada. Maka agama, dia datang kepada kita. Muliakan kaum muslimat kita, orang perempuan kita, pakai tudung, pakai baju elok, tutup apa semua, itu menggambarkan bagaimana keindahan Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Secocok dengan mana-mana benua sekalipun, tak kira Eropah ke, Afrika ke, Asia ke, mana ke, semua sangat sesuai. Jadi itu yang berlaku kepada Jang Jae-yeon, satu orang artis Korea perempuan. Samalah juga yang berlaku kepada Pak Yong Ha, tuan-tuan sekalian. Dia lahir tahun 77, kan, meninggal tahun 2010. Kan. Benda yang berlaku sama juga, dia ni mengalami depression, masalah perniagaan dan sebagainya. Kemudian seorang lagi artis perempuan, kan. Artis perempuan. Benda yang lebih kurang sama juga, tuan-tuan sekalian, yang dapat pelbagai award dan sebagainya, tapi kemudiannya membunuh diri kerana tidak tahan, kan, dengan apa yang dia alami. Dia majoriti artis Korea ni, tuan-tuan sekalian, dia bunuh diri sebab apa? Antaranya kerana mereka terpaksa melalui sesi latihan yang sangat, kita kata apa, insentif ke intensif? Maknanya berjam-jam. Dia nak pastikan dia punya tarian, nyanyian dia tu sangat bagus, maka dia terpaksa melalui satu latihan yang sangat keras. Kan? Bukan satu latihan biasa-biasa. Lepas tu dia kena ambil kira pandangan orang melalui media sosial. Dia tu semua dia ambil kira. Menyebabkan ini berlaku tekanan yang dahsyat kepada mereka sebagai artis. Dia tak boleh nak hadapi benda-benda yang macam tu. Kita ni manusia, tuan-tuan, kita ada kesan. Orang kata kat kita, orang bergurau dengan kita, orang bagi komen, remarks apa semua, itu semua bagi kesan. Sebab tu dalam agama kita, mulut kena jaga. Mulut kena jaga. Sebab bila kita cakap benda yang negatif, menghiris perasaan orang, dia akan bagi kesan buruk kepada orang tu. Sebab tu agama mengajar kepada kita supaya kita tidak mudah, kan, untuk mengeluarkan kata-kata yang mengguris perasaan seseorang. Baik. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa tentang menyanyi ni? Dia kata nyanyian ini menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Dia bagi tumbuh. Sebagaimana air menumbuhkan tanaman sayuran. Kita nak tanam pokok, kita guna air, betul tak? Kita tanam, kita siram air. Maka macam itulah nyanyian ini dia suburkan. Dia menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Sifat munafik, nifak dalam hati tu dia tumbuh. Seperti mana air tu kita siram dekat pokok, dekat tanaman. Jadi nyanyian tu dia menyuburkan kemunafikan. Siapa yang kata ni? Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu kalau tuan-tuan pegang kepada pendapat ulama yang kata nyanyian tu harus, saya cadangkan kepada tuan-tuan supaya balance. Kan? Balance. Jangan terlalu taksub kepada artis. Kan? Jangan terlalu taksub kepada menyanyi. Menyanyi je. Dekat dapur menyanyi. Orang perempuan ada menyanyi dekat dapur masa duduk masak. Joget apa semua, kan. Saya tak kata kat isteri saya kata apa ni, abang tak pernah tengok awak ni apa ni, apa duk menari ke kan, menyanyi ke masa kahwin. Nak menari macam mana? Ustazah mana reti benda lagu tu? Betul tak? Kita duk ingat bila kita kahwin, isteri kita akan buat macam dia ni apa ni, penyanyi artis duk berlakon dah. Tak. Dia tak reti nak berjoget, tak pandai sebab ustazah mana pandai benda-benda macam tu. Menyanyi ni dia akan ada pada orang yang memang suka menyanyi. Tuan-tuan tengok setengah-setengah anak-anak muda sekarang kan. Ini apa? Headphone Headphone tak? Headphone dengan earphone, dua-dua tu. Dalam bas, stesen bas, tunggu LRT, tunggu macam-macam. Duduk dengan benda tu sepanjang masa.
Saya kata ke anak saya kata ini antara benda yang berlaku kepada anak-anak muda hari ni. Pi rumah saudara, kan? Pi rumah jiran, kenduri rumah jiran, kenduri rumah pak menakan, mak menakan, uncle kita, aunty kita, duk pakai ni lagi. Punya biadab, saya kata. Kita jangan ada perangai lagu ni. Saya kata, ayah adalah satu orang yang sangat sederhana. Saya kata ke anak saya, ayah satu orang yang sangat sederhana. Tidak kata menentang 100% bab menyanyi muzik ni pun tidak. Tapi taksub pada nyanyian muzik pun tak ada. Sebab tu rumah saya tak ada CD lagu ke CD apa. Semua tak ada. Memang tak ada. Sebab itu tak menjadi makanan saya sepanjang hari. Kita dengar lagu, dengar menyanyi ni, kalau dengar pun, masa naik kereta, buka radio kereta, ada berita dah. Selang-seling macam tu saja ada. Kan? Rasa mengantuk, buka radio. Itu je kalau ada pun. Bukan kata benci 100% pasal menyanyi, nasyid sampai tak mau dengar nasyid, tak. Dengarlah, pilih. Kan? Nasyid yang macam mana, nyanyian yang macam mana. Sederhana. Tapi, tuan-tuan, apa kata Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani. Tuan tak kenal siapa dia? Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani. Tak kenal? Ni kalau pergi kuliah surau, masjid yang tak suka Ibnu Taimiyah, jangan sebut Ibnu Taimiyah. Kena sebut Imam Ahmad bin Abdul Halim. Dia tak kenal siapa dia. Saya kena banyak kali, tuan-tuan. Kena banyak kali. Ada satu surau tu belah gurun. Satu jemaah tu dia tulis dekat Facebook, dia tak suka. Saya tak suka Ustaz Jalani. Sebab apa? Sebab dia kuliah dia mesti sebut nama Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Oh, masalah tuan-tuan orang lagu ni. Saya kata, universiti tempat saya mengaji, tuan-tuan. Universiti tempat saya mengaji, UIA, saya dapat 3 ijazah di UIA. Saya dapat 3 ijazah di UIA. UIA ni ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan kita. Dalam UIA tu, dia ada satu tempat ambil nama Ibnu Taimiyah bubuh pada tempat tu. Kalaulah Ibnu Taimiyah ni satu orang yang sesat, tuan-tuan, UIA takkan bubuh nama tokoh ini dalam kawasan UIA. Tak. Kalaulah Ibnu Taimiyah ni sesat, tuan-tuan, bank negara takkan pakai fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Bank negara pernah pakai fatwa Khomeini ke apa ada? Tak ada. Pasal yang tu memang ada problem. Tapi tokoh-tokoh yang muktabar, hak itulah yang banyak dalam resolution bank negara, security commission apa semua, tuan-tuan boleh jumpa banyak nama Imam Ibnu Taimiyah. Jadi setengah orang kita ni, dia benci tu sebab ada sentimen tertentu ataupun dia benci tadi tanpa ilmu. Baik. Balik pada cerita kita ni, Imam Ibn Taimiyah ataupun nama dia Imam Ahmad bin Abdul Halim. Imam Ibn Taimiyah kata apa? Dia kata, Allahumma illa an yakuna fi sama'ihi darar. Dia kata darar. Darar apa? Dararun diniyun. La yandafi'u illa bisad. Dia kata, demi Allah, dia kata, bahkan mendengar nyanyian ataupun alat muzik adalah satu bahaya yang mengerikan pada agama seseorang. Dia kata, duk dengar lagu muzik ni, dia kata satu bahaya yang mengerikan pada agama seseorang. Tidak ada cara lain selain daripada dengan cara menutup jalan agar tidak mendengarnya. Jadi saya bila buat usrah dengan anak-anak, saya kata apa? Saya kata, ya, para ulama berbeza pendapat dalam menerima hiburan ni setakat mana, alat muzik setakat mana, nyanyian setakat mana. So kita ambil jalan tengah, kan? Kalau rasa nak dengar sangat muzik, nak dengar sangat lagu dan sebagainya, ambil jalan tengah, kan? Jangan artis yang akhlak dia buruk, jangan muzik atau seni kata yang mengandungi benda yang jelas bertentangan dengan agama, dan jangan masa kita sepenuhnya untuk muzik. Benda yang harus sekalipun
Tapi kalau yang tu je yang kita buat seharian, elok ke tak elok? Tak elok, walaupun dia harus. Contohlah main bola. Boleh saya sebut contoh main bola? Ke sini ada yang sensitif sebab Liverpool. Apa semua. Kan? Contoh main bola. Main bola haram ke? Tak. Sepakat kan? Ke ada khilaf ulama-ulama taman dekat sini ada khilaf ke? Ada yang kata main bola ni haram sebab dulu Syiah bunuh ni apa semua, apa kepala sepak apa semua. Tak ada kan? Kita di sini apa di Taman Makisar ni kita setuju main bola ni harus, betul tak? Saya rasa tak ada yang kata haram. Baik, yang haram pun kalau nak bergaduh pun pasal seluar pendek je lah kan. Baik, tapi main bola tu kita kata harus, boleh. Walaupun dia harus, tapi saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak kita main bola daripada pagi lepas subuh sampai malam ke 12? Tu. Contoh harus yang dilarang dalam agama. Dia harus. Tidak berdosa. Tapi dilarang dalam agama. Sebab apa? Sebab menyebabkan kita tinggal benda lain. Tak makan, tak balik rumah. Betul tak? Tak boleh. Surau pun tak ambil tahu. Pak Ya mana Pak Ya main bola? Tu dia. Tu, Pak Ya tu main bola. Dia main bola. Surau pun dia tak ambil tahu dah. Apakah haram main bola? Tak, tidak haram main bola. Tapi bila sampai surau pun tak jenguk, tu yang jadi haram. Dia tinggal habis tugas dia, tanggungjawab, isteri pun tak tengok. Orang tanya Pak Ya mana? Seminggu dah tak balik. Mana main bola? Melampau. Jadi, hak bolehnya macam mana? Lepas asar kan, main bola. Dekat maghrib, balik rumah. Okey. Sejam setengah, 2 jam. Okey. Betul tak? Pagi, lepas main subuh. Kan? Kuliah subuh pun penting. Tak apa. Kan? Bukan wajib pun kuliah subuh. Tadi nampak jadi imam. Kan? Lepas Assalamualaikum, tak ada dah, hilang dah. Ustaz kuliah subuh kata mana Pak Ya? Tu main bola kata. Kan? Sampai pukul 10. Boleh tak? Boleh. 2 jam lebih main bola. Lepas tu tengah hari baliklah rumah. Kemas rumah, tengok anak, tengok cucu apa semua. Itu contoh benda yang harus. Tapi kalau kita buat secara melampau, dia jadi haram. Sebab apa? Dia menjejaskan tugas dan tanggungjawab kita hak lain. Mengairkan. Tak salah tuan-tuan nak pergi bawah jambatan tu nak mengairkan. Boleh kan? Tapi kalau pergi situ daripada pagi sampai ke malam. Bini kata ni anak tuition, siapa nak pergi hantar? Contohnya. Jadi itu akan menjejaskan tugas kita kan sebagai manusia yang ada tanggungjawab. Jadi sebab tu saya kata, kalau tuan pegang nyanyian, tuan tak setuju dengan Ibn Taymiyah sekalipun, tuan kena tahu bahawa kalaulah nyanyian dan muzik ni harus sekalipun, tapi bila kita sepanjang masa tu letak dekat telinga, naik bas dengan benda tu, duduk dalam kereta dengan benda tu, pergi ziarah pak menangkan pakai benda tu, dia boleh jadi sampai haram. Jadi kita kena tinggal benda-benda yang memudaratkan agama kita. Baik, Al-Qasim bin Muhammad pernah ditanya tentang menyanyi ni. Dia kata apa? Dia kata, aku larang nyanyian kepadamu dan aku benci jika engkau mendengar. Dia tak suka. Lalu orang tadi tanya dekat dia, apakah menyanyi itu haram? Dia kata. Lalu Al-Qasim kata, jikalau Allah telah memisahkan yang benar dan yang batil, maka dia kata di posisi mana tempat kedudukan nyanyian tersebut. Nak letak kat mana? Tengok sendiri nyanyian tu nak letak kat mana. Kan? Kalau kita tengok, biasanya siapa yang duk menyanyi yang hebat-hebat ni? Maka tuan-tuan tengok agama dia tu macam mana. Tuan-tuan takkan jumpa orang yang rajin semayang, rajin mengaji agama, akhlak dia bagus, dia ni lah penyanyi. Tuan-tuan tak jumpa. Dia ni lah artis yang pandai berjoget. Tuan-tuan takkan jumpa. Yang tuan-tuan biasa jumpa ni, yang pandai berjoget, yang pandai menari, pandai menyanyi ni, tuan-tuan boleh tengok. Dengan pakaian dia, dengan akhlak dia, apa semua tuan-tuan boleh tengok. Itu menunjukkan bagaimana nyanyian dan muzik ini kebiasaannya dia adalah makanan orang-orang yang tidak baik. Itu maksud dia. Kan? Jadi, saya bukan kata nak suruh tuan-tuan jangan dengar langsung. Tak, itu
Itu terpulang kepada tuan-tuan pilih fatwa yang mana satu. Tapi apa yang saya highlightkan pada malam ni tuan-tuan ialah amaran demi amaran, kan, supaya kita berhati-hati, kan, dengan apa yang kita panggil sebagai nyanyian dan muzik. Berkata Umar bin Abdul Aziz, dia tulis surat dekat cikgu yang mengajar anak dia. Dalam surat tu, kandungan surat tu dia tulis apa? Dia kata, hendaklah yang pertama sekali diyakinkan kepada anak aku. Mana dia suruh guru tu ajar pada anak dia. Apa dia? Daripada perangai kamu sendiri, perangai cikgu tu. Apa dia suruh supaya cikgu tu ajar pada anak dia? Iaitu supaya membenci nyanyian. Sebagaimana guru tu benci kepada nyanyian, dia suruh guru itu mempengaruhi anak dia supaya benci juga kepada nyanyian. Manusia ni tuan-tuan, dia suka ikut idola dia, kan? Itu benda biasa. Saya pernah cerita tak? Ayah saya dulu tuan-tuan, dia ustaz. Pada masa yang sama dia guru disiplin. Zaman 70-an, artis yang terkenalnya John Travolta. Kan? John Travolta. Tu zaman John Travolta, Elvis Presley, apa semua tu kan. Zaman-zaman tu lah. John Travolta ni, kalau tuan-tuan tengok dagu dia macam terbelah. Kan ni. Dia terbelah ni. Budak-budak lelaki zaman dulu duk gila kat John Travolta ni, bukan tahap hafal lagu John Travolta. Bukan tahap sampai hafal gerak-geri tarian dia apa semua tu, secara apa ni apa semua kan, saya tak reti lah nak tahu. Nanti saya tunjuk menjadi pula tentang pecah rahsia saya pula. Tapi nak ceritanya, dia punya idola tu John Travolta tu, dia tiru bukan setakat nyanyian, menari apa semua, pakaian semua tak. Bukan setakat tu. Dagu pun dia tiru. Dagu dia tiru. Dia buat macam mana? Dia ambil duit dia apa 5 kupang tu. Duit 5 kupang dia toreh. Dia toreh bagi terbelah. Darah keluar ni, dia kata sampai sekolah kena hantar budak tu pergi hospital. Keluar banyak. Dia toreh ni pasal nak bagi terbelah dagu dia. Tu. Tuan-tuan sekalian. Kita ni bila kita kagum dengan orang tu sampai tahap apa yang ada pada orang tu kita nak tiru. Saya nak cerita zaman saya mengaji dulu, kan. Masa tu saya form 4, tingkatan 4. Saya dulu kagum dengan Khomeini, kan. Khomeini, saya pun tak tahu Khomeini siapa. Yang kita tahu dia ni pemimpin Iran. Tengok orang pakat duduk angkat dia sebagai pemimpin, lawan dengan Amerika pula. Oh, kita tengok siapa dia ni, kan. Jadi Khomeini ni saya kagum, saya tengok dia, dai dia berkerut dia ada ni, kan. Kita budak-budak masa tu duduk depan cermin, cuba buat berkerut juga. Cuba buat berkerut juga, nak bagi ada kerut juga dahi ni, bagi berkedut dahi kat tengah. Kita tingkatan 4, mana ada dahi kita berkedut, tak ada, kan. Pasal kita muda lagi. Tapi gitulah manusia. Bila dia kagum dengan orang tu, sampai tahap fizikal orang tu pun kalau boleh, dia nak ada pada diri dia. Itu benda yang kita nak kena ambil iktibar, tuan-tuan sekalian. Jadi Umar bin Abdul Aziz, dia kata, sebagaimana perangai kamu, akhlak kamu benci kepada nyanyian, dia suruh guru kepada anak dia untuk semai juga benda yang sama, supaya anak dia juga membenci nyanyian. Kerana nyanyian itu, dia kata, berasal dari syaitan, dan hujung akhirnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata akhir sekali menyanyi ni dia tak jadi benda elok. Dia akan jadi benda tak elok, dia kata. Akhirnya dia kata. Dan aku mengetahui daripada para ulama yang muktabar bahawa dengan mendengar nyanyian, mendengar muzik, kan, dan sebagainya, hanya akan menumbuhkan sifat munafik dalam hati. Sebagaimana air yang menumbuhkan rumput, lebih kurang macam tadi jugalah, kan. Macam mana air dia tumbuhkan tanaman, tumbuhkan rumput, suburkan tanaman apa semua, maka nyanyian dan muzik itulah juga dia akan menimbulkan, menyuburkan
kan, kemunafikan dalam hati kita. Demi Allah, Umar Abdul Aziz kata, menjaga diri kita dengan meninggalkan nyanyian sebenarnya lebih mudah bagi orang yang memiliki kecerdasan daripada tumbuhnya kemunafikan dalam hati. Jadi itu antara benda yang kita kena bagi perhatian, tuan-tuan. Baik, akhir sekali sidang hadirin mukminin, kita tengok pendapat ulama-ulama mazhab. Kan ulama-ulama mazhab kata apa? Kan pasal menyanyi, pasal muzik semua ni. Contohnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah dia kata dia benci nyanyian. Imam Abu Hanifah dan menganggap siapa-siapa yang mendengar nyanyian itu sebagai satu dosa. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Yang keduanya Imam Malik bin Anas, kan. Imam Malik dia kata apa? Sesiapa yang membeli hamba abdi, ni zaman dia lah, zaman kita tak ada hamba abdi, kan. Tuan-tuan jangan kata pergi beli bibik kat Medan pula. Bibik tu bukan beli, kan. Bibik tu kita upah dekat apa, ejen. Yang tu bukan beli, tu bukan hamba abdi. Orang je buat macam hamba abdi, kan. Pergi letak bawah tangga lah, buat store, so bagi dia tidur situ. Dahsyat. Orang kita dahsyat, tuan-tuan. Saya tengok pun tak tergamak, kan. Bagi bibik tidur bawah tangga, dia buat macam store. Kita, walaupun dia tu pembantu rumah, maid kita panggil, kan, maid, tapi kita kena layan dia sebagai manusia. Sebagaimana kita tidur dalam bilik, bagilah dia tidur dalam bilik, kan. Jangan kita layan dia macam binatang, ataupun layan dia macam manusia yang tak ada harga diri. Dia bukan hamba abdi, dia adalah pembantu rumah, kan. Dia bekerja. Jadi kita kena muliakan dia. Bila kita muliakan orang miskin, kita muliakan orang yang tidak bernasib baik, yang kurang pendapatan, kurang kedudukan berbanding dengan kita, Allah Ta'ala akan muliakan kita. Kan kita tolong orang, Allah Ta'ala akan tolong kita. Saya ada kenal ramai kawan-kawan saya yang dia buat bibik dia macam ahli keluarga. Macam ahli keluarga. Bibik nak balik kampung, bukan kata dia beli tiket kapal terbang, tuan-tuan. Dia orang sendiri pergi hantar. Naik kapal terbang, suami isteri pun iring bibik sampai rumah, tuan-tuan. Sampai rumah. Pasal apa? Sebab bibik bawa duit banyak. Kerja dekat Malaysia, boleh buat rumah yang selesa di kampung halaman dia di Indonesia. Jadi kita jangan duk hina orang. Ini semua ujian Allah Ta'ala kepada kita. Dan kita layan orang dengan baik. Mudah-mudahan itu jadi asbab untuk untuk Allah Ta'ala muliakan kita. Sampai tahap tuan-tuan Imam Malik bin Anas kata apa? Siapa-siapa yang beli hamba abdi, lalu ternyata hamba abdi yang dia beli itu adalah penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan hamba abdi itu, kerana itu dianggap sebagai aib. Tu Imam Malik bin Anas. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Kalau hamba abdi itu jenis penyanyi, jangan. Sebab nanti dia boleh mempengaruhi. Kan? Dia boleh mempengaruhi. Kawan saya, tuan-tuan, hak mana ambil pembantu rumah Indonesia, anak-anak bukan cakap Penang. Anak cakap Indonesia. Anak cakap Indonesia. Pasal apa? Sebab bibi yang jaga. Daripada kecil sampai ke besar. Ayah jarang balik rumah. Meeting lah apa semua. Tu tak cerita lagi ayah yang ada 2 rumah, 3 rumah. Kan? Dengan sibuknya apa semua. Jadi anak lebih pandai bercakap dalam bahasa Indonesia. Baik, yang ketiganya Imam Syafi'i, dia kata nyanyian adalah satu benda yang sia-sia, yang aku tidak suka, kerana nyanyian itu adalah seperti benda yang batil. Maka siapa-siapa yang ketagihan mendengar nyanyian, maka syahadah dia, keterangan dia di mahkamah akan ditolak. Sampai tahap tu Imam Syafi'i dia hukum orang yang ketagih dengan nyanyian. Sebab tu kita kena didik anak kita, kalau nak dengar sekalipun selang-seli, dengar setakat untuk masa lapang apa semua.
Jangan sampai duk jadi ketagih. Kan? Pergi mana-mana tu dia dekat kepala. Jangan. Akhir sekali Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Nyanyian itu menyuburkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak suka kepadanya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan apa kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala? Dia kata tidak ada satu pun daripada 4 ulama mazhab ini yang berbeza pendapat tentang haramnya alat muzik. Tidak ada khilaf tentang haramnya alat muzik. Sebab tu saya nak pesan pada malam ni kepada tuan-tuan, kalau takdirnya tuan-tuan suka sekalipun dengan muzik, suka sekalipun dengan nyanyian, dan tuan-tuan cenderung kepada pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang mengharuskannya, dan cenderung kepada pendapat Imam Ibn Hazm yang menjadi pegangan, pendapat dia menjadi pegangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, maka sebaik-baiknya pastikan mendengar itu dengan cara yang sederhana. Jangan terlalu banyak sehingga menghabiskan masa yang banyak untuk mendengar muzik ataupun mendengar nyanyian. Sebab apa? Sebab amaran-amaran yang kita baca tadi menunjukkan bahawa ianya memberi kesan buruk kepada agama kita. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.